KPM. Manalah segitiga yang sama ni. Yang ni sama. Yang ni dengan yang ini tak sama. Ini sama. Lenggang. Dengan yang ni tak sama. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Wah, buat apa cikgu? Khusyuk betul saya tengok ni. tadi. Tengah asing-asingkan ni. Nak tengok mana satu bentuk yang kongruen. Kongruen? Kongruen. Sebut tu betul Nisa. Maaf cikgu, alamak. Apa tu kongruen cikgu? Kongruen ni kalau nak tahu Nisa tengok ni. Ya. Dia mesti mempunyai dua objek itu ada panjang sisi yang sama. Dan bukaan sudut dia pun sama. Sudut pun sama. Itulah kongruen. Oh, baiklah. Maknanya kalau saya, contohlah barang-barang yang ada depan saya ni, kalau sudut dia sama. Ya, cuba tengok. Saya mana tengok yang panjang sisi sama. Nampak macam kedua-dua ni sama panjang cikgu, sama besar. Okey, cuba kalau kita nak bagi dia confirm betul sama, cuba letak dia bertindih tepat tak? Bertindih macam ni cikgu ya? Ya. Wah, bertindih tepat lah cikgu. Tepat. Macam ni ya? Ya. Oh, jadi ini yang dinamakan? Kongruen. Baiklah. Okay. Assalamualaikum. Hai semua. Selamat pagi. Anda sedang menonton teras di Didik TV KPM bersama saya, Nisa. Hari ini kita akan belajar topik yang sangat-sangat menarik di mana cikgu dah tunjukkan kepada Nisa macam mana kita nak tahu atau kena pasti sesuatu bentuk tu kongruen ataupun tidak. Nisa nak ingatkan kepada anda semua sebelum apa-apa kita mestilah mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan di mana kita perlulah memakai pelitup muka dengan kemas ya di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan anda menggunakan air dan sabun dan lazimkan penggunaan gel ataupun cecair pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Sebenarnya sebentar tadi tu cikgu kita pada hari ini, jadi jom kita berkenalan dengan beliau. Kita tonton profil ini. Baiklah penonton semua, jom kita persilakan Cikgu Juliana Muhammad Yunus dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Saya tengok Cikgu pun hari ini ceria dan bersemangat dan tak sabar nak berbincang dengan topik kita hari ini di bawah subjek matematik, iaitu kekongruenan. Subjek tingkatan 5 Cikgu ya? Ya, subjek tingkatan 5. Tingkatan 5. Sebut mengenai tingkatan 5 ni kan saya ada kawan-kawan saya yang akan join kelas kita Cikgu. Tapi sebentar lagi saya nak jemput Cikgu untuk kita sama-sama sanitasi tangan kita sebelum kita mulakan aktiviti. Silakan Cikgu. Dulu ya. Kita mestilah mengamalkan norma baru ini, memandangkan Cikgu kan. Kita punya jumlah pun tak berapa nak cantik. Jadi itu semuanya terpulang pada diri kita untuk sama-sama menjaga dan melindungi diri masing-masing. Baiklah, Cikgu, hari ini topik kita adalah kekongruenan. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, saya ada kawan-kawan. Mana tahu nanti jadi macam tadi, saya tak tahu, mungkin ada kawan-kawan yang boleh bantu. Betul. Jadi jom kita nak persilakan kawan-kawan saya. Assalamualaikum. Hai. Hai semua. Khabar, selamat pagi. Okey, jadi jom kita sama-sama berkenalan dengan mereka. Boleh Cikgu ya? Boleh, kita saya nak persilakan dulu. Siapa yang pertama untuk perkenalkan diri. Saya panggil Syakir lah. Syakir, sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir bin Muhammad Azlan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya. Itu saja. Selamat pagi, Ibu. Okey, baiklah. Terima kasih Syakir. Seterusnya saya nak jemput Haziq untuk perkenalkan diri anda. Silakan Haziq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Numan Haziq bin Fauzi. Saya dari SMKA Putrajaya. Assalamualaikum Cikgu. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih Numan, Haziq. Dan juga kita ada Irdina. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Nur Irdina binti Muhammad Zulkarnain. Sama juga daripada sekolah SMKA Putrajaya. Baik, terima kasih. Seterusnya, Alia, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Alia Najam binti Al-Fatuzi daripada SMKA Putrajaya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Okey, seterusnya kita jemput Aiman. Sila perkenalkan diri.
Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Amin Firdaus bin Muhammad Rabi daripada Sekolah SMK Agama Putrajaya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Dan yang terakhir sekali kita ada Sabrina. Assalamualaikum semua. Nama saya Siti Nur Sabrina binti Muhammad Syarifudin daripada Sekolah SMK Putrajaya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Alhamdulillah semuanya ceria, sihat dan bersemangat untuk kelas kita pada pagi ini. Diharapkan yang di rumah yang sedang menonton kita pun turut sama bersemangat dan bersedia untuk topik kita pada hari ini. Kawan-kawan saya dari SMK Putrajaya, kalau anda dah bersedia bagi Nisa double thumbs up. Okey, mereka dah bersedia, tetapi sebelum itu kita ada video khas yang ingin kita kongsikan kepada semua penonton. Jom sama-sama kita saksikan. Jika suatu objek itu bertindih tepat dengan objek satu lagi, maka sisinya sama panjang serta sudutnya sama saiz. Inilah kongruen. Jadi kongruen ini sama saiz, sama sudut, sama luas serta bertindih tepat. Kongruen ialah satu pecahan daripada topik besar, penjelmaan dan transformasi. Seperti yang saya ingat, sewaktu kita tingkatan 2, kita dah pernah belajar bab transformasi ni, iaitu translasi, putaran dan pantulan. Ketiga-tiga transformasi ini semuanya adalah kongruen. Ia mengekalkan saiz dan bentuk yang sama selepas dilakukan transformasi. Kongruen. Jadi pada saya sekarang ada 2 pensel. Pensel A dan pensel B. Kedua-dua pensel ni adalah kongruen. Kenapa? Kita tengok pada mata dia. Kedua mata pensel ni adalah sama ataupun sepadan. Dan bawah dia juga sepadan. Saiz kedua-dua pensel ni juga sama. Jadi, kongruen ni apa? Kongruen ni adalah saiznya sama dan bentuknya yang sama. Sama sudut, sama luas, bertindih tepat. Itu apa yang kita panggil kongruen, cikgu ya? Ya, betul. Itu yang kita panggil kongruen. Ya, jadi mungkin cikgu boleh kongsikan ya, cikgu Ju, berkenaan apa itu kongruen. Kenapa kita nak kena belajar kongruen ni, cikgu? Susah tak agak-agak ni? Okey, yang pertama sekali kita set dalam minda kita dulu bahawa kongruen ni adalah topik yang sangat senang sebenarnya. Okey, dan dia sebenarnya di bawah bab 5 tingkatan 5. Yang mana bab 5 ini, nama bab penuh dia ialah kekongruenan, pembesaran dan juga gabungan transformasi. Okey. Jadi kongruen ni sebenarnya adalah satu bahagian kecil pengenalan yang kita belajar sebelum kita nak buat gabungan transformasi. Macam tu. Baiklah. Okay? Diharapkan yang di rumah pun dah bersedia. Kalau buku tingkatan 5 tu bab 5. Topik kita ni topik pengenalan ni hari ni, cikgu. Ya, bahagian pengenalan. Jadi sebenarnya tidak susah, insya-Allah. Kita sama-sama ikuti. Kalau ada yang tak faham, kawan-kawan boleh tanya soalan ya. Kalau tak, kita yang tanya. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, jomlah kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali ke teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Kita ada Cikgu Juliana dan juga rakan-rakan saya dari SMKA Putrajaya, dan topik kita hari ini adalah kekongruenan. Jadi Cikgu Ju, jom kita mulakan. Silakan Cikgu. Baik, tanpa membuang masa kita terus mulakan. Tadi kita dah bagi tahu kita belajar bab 5. Okey, jadi kita nak fokuskan hari ini pembelajaran kita di bawah subtopik 5.1 kekongruenan. Yang mana kita ada 3 bahagian kat sini yang kita nak belajar hari ini, iaitu kita nak bezakan yang mana bentuk kongruen dengan bukan kongruen, macam tadi yang kita buat hands on tadi. Okey, seterusnya kita nak membuat dan menentusahkan konjektor terhadap kekongruenan segitiga berdasarkan sisi dan juga sudut. Jadi kita nak tengok kongruen ni dari segi segitiga tu. Okey. Dan akhir sekali kita nak menyelesaikan masalah lah yang melibatkan kekongruenan. Baik, kita tengok kat sini ada gambar raja, ada bentuk-bentuk poligon kita panggil kat sini. Okey, dan ada bentuk-bentuk yang pelbagai. Okey, jadi saya nak tanya Nisa lah kan. Okey, daripada banyak-banyak gambar rajah ni, cari 3 pasangan yang sama.
Yang sebiji samalah. Sebiji sama sisi ya, sama sudut dia. Okey, saya percaya bentuk A dan G. A dan G, satu. Okey, lagi. Saya pula berdebar ni. Saya rasa K dan I. K dan juga I. Okey, dan lagi satu lagi bentuk. Satu yang terakhir. Ni tricky sikit yang terakhir. Itulah, ni. nampak macam lebih kurang macam je lebih semua. kurang je. Alamak. Nampak Saya tak? rasa J dengan M. Okey, mari kita tengok betul ke tidak. Ya, dia bergerak. Okey, G dengan A tepat. Baik. 1 markah. 1 markah. Okey, J dengan M pun tepat. 1 markah satu lagi. Yang kedua. Dan kita tengok dapat 3 markah tak? Yes. So, berjaya dapat 3 markah. Permulaan yang baik pagi ni. Okey. Saya dah bersedia. Okey, tu tanda bersedia ya. Okey, jadi kita tengok kat sini ketiga-tiga objek dan image itu adalah bertindih tepat. Okey. So, seterusnya kita nak perhatikan. Okey, kat sini kita ada 2 segitiga. So, adakah segitiga ini sisinya sama panjang? Okey, kalau kita tengok secara rawak macam ni mungkin tak dapat jelas kan. Okey, jadi kita keluarkan dia punya bacaan. Okey, sama panjang tak? Sama cikgu. Sama kan, ada 6, 7 dengan 8. Okey, jadi sama panjang. Okey, kita tengok pula yang kedua. Adakah sudut bagi segitiga ni sama? So, kita keluarkan lagi sudutnya. Okey, 80. Ini kita panggil sudut sepadan. Okey, yang kat sini 80, sini pun 80. So, sudut sepadan. Okey, yang ini pun 37 dengan 37. Okey, dan akhir sekali 63 dengan 63. So, dia adalah sepadan dan sama. Okey, dan akhir sekali kita nak tengok adakah kedua-dua segitiga ini bertindih tepat. So, kita gerakkan dia. Ya, betul. Dia bertindih tepat. So, bila dia memenuhi ketiga-tiga kriteria ni, maka dia adalah apa, Nisa? Kongruen. Yes, very good. So, dia adalah kongruen. Okey. So, kita buat selingan sikit. Jom, cikgu. Kita nak kaitkan apa yang kita nak belajar hari ni dengan sepotong ayat daripada Al-Quran. Okey. Yang mana dalam surah Al-Infitar ayat 7 sehingga 8. Okey. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa sahaja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Okey, sedikit yang saya nak bawa lah kan daripada potongan ayat ni. Okay, kita dapati bahawa dalam bab yang kita belajar ni ada relationnya dengan ayat Al-Quran. Yang mana, cuba Nisa dan semua murid-murid dekat dalam Google Meet, boleh angkat tangan. Dua-dua tangan. Macam ni. Dua tangan. Okay. Angkat tangan semua. Okey, bila kita angkat tangan ni, kita cuba untuk temukan kedua-dua tapak tangan kita. Adakah dia bertindih tepat? Ya, cikgu. Dan adakah saiz tangan kita kedua kiri kanan ni sama? Sama, cikgu. Sama. Jadi ini adalah salah satu bentuk kongruen yang ada dekat dengan kita. Subhanallah kan? Masya Allah, Allah jadikan kita. Selain daripada tangan ni sendiri, kita tengok badan kita kalau kita potong separuh kan? Mata, semuanya seimbang. Betul, tangan, cikgu. kaki kan? Okay, subhanallah. So itulah perkaitan yang mana matematik ni, walaupun orang kata belajar matematik, ada juga kaitan dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran, betul cikgu. Gitu. Okey. Baik, kita teruskan Nisa. Boleh? Ya, jom. Okey, dengan contoh satu. Ni kita minta murid-murid juga bersedialah. Mungkin boleh bantu untuk jawab sekejap lagi. So, kita nak tengok sama ada dua segitiga PQR dan juga segitiga ABC ni, adakah dia merupakan segitiga yang kongruen ataupun tidak. Okey. So, caranya ialah kita tengok dulu satu sisi yang kita nampak dia ada tanda tu. Okey, yang ni nama segitiga ni apa? Siapa tahu? Apakah nama segitiga ni? Apa nama segitiga yang PQR itu? Siapa boleh kongsikan? Kita ada jenis-jenis segitiga kan? Okey, Nu'man Haziq. Silakan. Nu'man Haziq yang mukanya macam MK keklik tu. Wah. Silakan. Segitiga sama kaki. Yes, sama namanya kaki. segitiga sama kaki. So, bila segitiga ni sama kaki, ABC pun segitiga sama kaki, didapati sudut pada Q telah diberi 50. Jadi, sepatutnya kalau dia adalah kongruen, maka dekat C pun mesti 50 juga. Tapi kita tak boleh terus kata 50 kat sini. So, kita kena buktikan. Alright. So, siapa kat situ yang ada idea nak
macam mana nak kira, nak tentukan C itu adalah 50 darjah. Macam mana kita nak buktikan? Siapa boleh kongsi? Nukman lagi, silakan. Baguslah pelajar cemerlang. Silakan. Nak buktikan dia, saya rasa kita kena tolakkan semua sudut dalam segitiga tu. Okey, sudut 180. pedalaman dalam satu segitiga tu berapa? Jumlah sudut pedalaman? 180. Okey, 180. Bagus. So 180 kena tolak dengan? 50. Okey, 180 tolak 50. So nanti akan dapat? 130. 130. Jadi bila kita dapat 130 adalah jumlah sudut pada P dengan R. Jadi kita kena bahagi 2 sebab dia adalah sama kaki. Jadi kita dapati kat sini dapat berapa? Nukman Haziq kira tak? 130 bahagi 2 dapat? 65. Okey, dapat 65. Terbaik. So, dapat 65. Okey, cuma saya nak relatekan sikit. Kalau kita nak buat perkaitan tadi, sebab kita kata kita nak tengok sudut di sini 50. So, kalau boleh kita kira yang bahagian ABC lah. Tapi sama je. Apa yang Nukman Haziq buat tadi pun dah tepat juga. Cuma ini yang lebih tepatnya kita kira di sini. Okey, kita bandingkan sudut Q dengan sudut C. Dia sama. Jadi kita buat 180 tolak 65 tolak 65 dan kita akan dapat 50. Barulah kita boleh buktikan di sini 50 sama dengan kat sini. Okey? So sekiranya dia adalah sama, maka kita kata segitiga PQR dan segitiga ABC itu adalah kongruen. Okey, yang ini apa ni Sani? Yang ini adalah simbol untuk kekongruenan. Maksudnya sama je kita baca ayat ni tapi dalam bentuk simbol. PQR kongruen dengan ABC. Macam tu. Okey. Alright, so kita teruskan kepada contoh 1B. Okey, ini saya nak minta orang lain pula kalau boleh. Okey, yang soalan B ni siapa-siapa nak cuba? Siapa nak cuba pula soalan ini? Soalan dia masih lagi sama. Cuma gambar rajah je berbeza. Siapa nak cuba boleh angkat tangan. Kalau tak kita panggil nama. Okey, silakan Edina. Putri Edina. Okey, kalau dekat sini kita tengok dia ada 2 rajah tapi dua-dua kita nampak dia ada 12 cm dengan 5 cm. Tapi kalau nak tengok dekat situ 12 cm dia dekat rajah pertama dengan rajah kedua lain. Dekat rajah pertama lain, dekat rajah kedua lain. Jadi kita nak tahu dia, kita buat teorem pentegeras. Yes, very good. Kita nak buat teorem pentegeras. Cara kita nak buat teorem pentegeras adalah dengan kita punca kuasa 2kan hasil tambah 12 kuasa 2 dengan 5 kuasa 2. Okey, very good. Tahniah awak dapat kaitkan pembelajaran yang dibelajar masa sekolah rendah tu. Betul. Sorry, sekolah rendah. Menengah rendah. Menengah rendah tu. Okey, teorem Pythagoras yang mana untuk teorem Pythagoras ni kita akan punca kuasa 2 kan. Hasil tambah 12 kuasa 2 dan 5 kuasa 2. Maka dia akan dapatlah panjang sisi QR tersebut. Okey. So bila dia dapat 13 cm, maka 13 ni sama tak dengan 12 kat sini? Tak sama, tak cikgu. Sama. Okey, kita bandingkan sisi yang sepadan kan tadi. Jadi bila dia tak sama, maka kita kata QR tidak sama dengan AC. Jadi kita terus buat conclusion. Segitiga PQR dan ABC adalah bukan kongruen. Okey, senang je kan? Senang, cikgu. Senang je. Okey, seterusnya. Sebenarnya bentuk-bentuk ni dia boleh berada dalam kedudukan dan susunan yang berlainan. Sebagai contoh, dia bergerak macam tu, putaran. Okay, seterusnya berlaku pantulan. Boleh jadi juga berlaku translasi kita panggil. Dia bergerak ke kiri kanan, turun atau naik. Itu translasi. So, bila dia bergerak ni, walaupun dia bergerak dalam kaedah yang berbeza, dia tetap akan mengekalkan saiz dan bentuk yang sama. Okey, jadi bila dia mengekalkan, maka dia adalah kongruen lah. Okey, so terdapat beberapa kaedah untuk kita tentukan sama ada pasangan segitiga tu adalah kongruen ataupun tidak. Ada beberapa kaedah lah. So kat sini kita nak tentukan berdasarkan sifat-sifat
kekongruenan. Kita panggil. Dia ada 6. So kalau boleh murid-murid dekat dalam Google Meet tu, saya nak minta awak tulis atas kertas 6 sifat kekongruenan ni, tulis besar-besar. So that nanti bila dalam sesi soalan nanti boleh terus angkat. Senang boleh kita nak tengok jawapan. Okey. Yang tulis dengan besar-besar lah . Okey, seterusnya kita tengok. Yang pertama. Okey, sifat yang pertama ialah sisi. So SSS. Okey, sisi ni kita bandingkan antara setiap sisi sepadan dia. Wajib kita tengok sisi-sisi sepadan dan kita perhatikan adakah sisi sepadannya sama ataupun tidak. Kalau dia sama semuanya, maka dia adalah kongruen. Okey, seterusnya. Itulah kawasan yang sepadan dia. Kita tengok kat sini. Okey, dan seterusnya nombor 2, bila diberi 2 segitiga, kita bandingkan untuk dapatkan kekongruenan dari segi sisi sudut sisi ataupun dalam kurungan SAS. Apa datang SAS ni? Side angle side. Dalam bahasa Inggeris ni. Tapi kita sebut sisi sudut sisi. So kat mana sisi sudut sisi ni? 2 sisi sepadan sama panjangnya dan juga sudut di tengah-tengahnya adalah sama saiz. Okey, kita tengok kat sini 2 sisi sepadan dan juga satu sudut, kita tak ambil sudut lain tapi kita ambil sudut di tengah-tengahnya. Macam tu. Okey, seterusnya yang ketiga, saya pergi laju sikit sebab ini untuk nota saja. Baik. Sudut sisi sudut, kita bandingkan 2 sudut sepadan sama saiz, di tengah-tengahnya adalah sisi sepadan yang sama ukuran. Lebih kurang macam tadi, tapi kali ni dia ada 2 sudut dan kemudian ada satu sisi di tengah-tengahnya. Nampak kat situ nilai dia sepadan, sama. Okey, seterusnya nombor 4. Okey, kita ada sudut sisi. Jangan confuse nombor kita sebut-sebut ni macam hampir sama je semuanya. Okey, sudut sisi ni pula AAS. 2 sudut sepadan sama saiz dan satu daripada sisi sepadan adalah sama panjang. Tetapi, kat sini tetapi bukan terletak di antara 2 sudut itu. Okey, maksudnya apa? Okey, maksud dia macam ni. Kita ada 2 sudut yang sepadan, kita bandingkan, tetapi kita ambil sisi yang satu lagi. Kita tak ambil yang kat tengah-tengah. Sebab kalau ambil tengah-tengah dia jadi apa tadi? Dia jadi apa tadi? Kalau kita ambil tengah-tengah tadi dia akan jadi sudut sisi sudut ASA. Okey. Baik, kita seterusnya yang nombor 5. Nombor 5 ni ialah sudut. Sudut senang. Apa agaknya? Bila sudut, maknanya setiap sudut di setiap bucu lah kan cikgu kan? Ya, ketiga-tiga sudutnya adalah sama saiz kan? Jadi kita bandingkan ketiga-tiga sudut sahaja tanpa kita melihat panjang sisinya. Okay, dan yang terakhir, sisi sudut. Okey. SSA yang ini kita bandingkan antara satu daripada sudut sepadan yang sama saiz tetapi bukan berada antara 2 sisi sepadan yang sama panjang. Macam kes nombor 4 tadi. Okey, kat sini kan kita tengok kita ada sudut, kemudian 2 sisi yang sepadan ini duduk bukan di tengah-tengah sudut tersebut. Baik. Okey. Jadi selain daripada kat sini, boleh jadi juga panjang sisi yang sepadan tu kita bandingkan sini dengan kat sini pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Jadi itu dia. Asalkan sudut dia bukan di tengah-tengah. Bukan di tengah-tengah. Dan itu dia keenam sifat kekongruenan. Diharapkan kawan-kawan kita dah tulis atas kertas. Nanti kita nak tanya soalan, boleh terus tunjuk jawapan masing-masing. Yang di rumah pun boleh turut sama mencatat nota dan rujuk buku teks sekiranya ada. Kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia menonton teras di Didik TV KPM, di mana sekarang saya dan Cikgu Ju serta kawan-kawan saya dari SMKA Putrajaya sedang membincangkan tentang topik kekongruenan. Kita dah tahu apa itu kongruen, kita dah kenal pasti macam mana kita nak lihat jika bentuk itu kongruen, dan kita telah belajar sifat-sifat kekongruenan. Jadi jom Cikgu, saya benar tersasul-sasul ni, tak sabar agaknya. Jom Cikgu, kita teruskan. Silakan Cikgu. Kita teruskan ya. Tadi kita dah tengok 6 sifat kekongruenan tersebut. Ada sedikit tambahan sebenarnya. Untuk sisi-sisi sudut dan juga sudut-sudut sudut, ianya tidak boleh digunakan untuk menentukan yang 2/3 itu adalah kongruen semata-mata dengan sifat itu saja. Tapi kita kena semak juga dari segi luas 2/3 itu sama ada dia sama ataupun tidak. Cuba Nisa pegang, ada 2/3 yang berwarna hijau dan juga merah jambu. Ya. Yang dua ni, cuba letakkan dia bertindih, tapi ambil bahagian sudut-sudut. Kita tengok rapat ke sebelah kiri. Hujung sekali lah macam hujung ni. sekali sebelah kiri kita nampak sudut dia sama tak saiz sudut dia? Sudut sama. Sudut sama. So kalau kita angkat ke atas, sudut dia sama tak? Ke atas. Letak rapat dekat sudut yang atas. Atas ni. Ya, sudut atas pun sama. Sudut di sebelah kanan? Yang sebelah kanan pun nampak macam sama. Okey. So itu yang kita maksudkan tadi dengan ayat ni. Bila mana dia contoh sudut-sudut ni, walaupun dari segi sudut 2/3 tu sama. Tapi kita tak boleh kata dia kongruen. Nampak tak? Dia bertindih tepat tak? Dia tidak bertindih tepat sebab salah satunya saiz dia lebih kecil. Ya, satu lebih kecil, satu lagi besar. Sebab itu kita kena buktikan juga dengan luas. So luas dia tu menentukan bahawa dianya adalah kongruen ataupun tidak. Boleh faham ya? Okey, baik. Kita teruskan untuk lebih memahami dengan lebih lanjut tentang topik ini. Kita tengok contoh 2. Okey, rajah di bawah menunjukkan segitiga EFG. Okey, jika katakanlah kita ada satu lagi segitiga lain yang tak dilukis kat sini, namanya segitiga KLM. Okey, katalah segitiga KLM dan juga EFG ni ada bentuk dan saiz yang sama. Maksudnya dia kongruen lah. Okey. Jadi kita nak bandingkan, kita nak tengok sifat kekongruenan yang dipenuhi oleh EFG dan juga KLM berdasarkan maklumat yang diberi dalam soalan. So kat sini murid kena tentukan daripada maklumat ni, adakah EFG dengan KLM tu kongruen. Jadi dekat bahagian sini saya bantu dulu untuk yang pertama. Okey, kita hanya tengok kepada bahagian maklumat pada segitiga yang sedia ada ni dulu. Okey, so kita tengok EGF. Kalau EGF, murid-murid semua cuba ingat balik. Kalau dia bagi sudut EGF, kita baca sudut dekat mana? Kat mana tu? Siapa yang nak cuba? Okey, Alia Najwa, terus angkat tangan. Silakan Alia. Kita tengok, kita baca sudut dia dekat huruf tengah. Yes, dekat huruf tengah. Itu keyword dia. Huruf yang tengah G. Jadi sudut dia dekat G. Kita tengok maklumat yang kedua pula. Sudut dekat mana Nisa? F. Yes, very good. Sudut dekat F. Dan seterusnya dia tak bagi sudut. So EF ni apa agaknya? Macam panjangnya, yes, betul. Dia adalah panjang sisi. Panjang sisi. Okey, so EF kat situ ya. Jadi kat sini agak-agaklah dia guna apa? Sini ada sudut, sini ada sudut, kat sini ada sisi. Antara 6 sifat kekongruenan ini. Nombor berapa tu kawan-kawan? Sila angkat jawapan anda. Ataupun angkat kertas yang awak tulis tadi. Antara semua angkat ke-6 pun ni boleh, kita boleh nampak semua jawab betul ke tidak? Ada yang terbalik tulisannya. Mungkin kamera, okay, tak apa. Kamera So kita nampak kat situ dia buat AAS. So AAS. Kita semua jawapannya sama, Cikgu? Ya? Ya, betul. Yes, betul. Sudut sisi AAS. Tahniah diucapkan kepada anda semua. 10 markah. Kerana berjaya menjawab dengan tepat. Okey, kita masuk kepada yang kedua. Kita nak bandingkan dengan maklumat lain pula. Yang ini kita nak minta murid kita yang jawab pula. Okey, boleh. Siapa nak cuba untuk soalan yang kedua ni?
Silakan Aiman. Aiman Firdaus. Okey. Berdasarkan maklumat yang diberi, Ya. saya rasa segitiga ni memenuhi sifat kekongruenan daripada aspek sisi. SSS. Okey, sisi. Buktikan? Buktikan Ah. sebab Apa yang dibandingkan maklumat- kat sini? kat maklumat tu dia cakap Panjang? panjang EG sama dengan panjang KM. Okey, lagi panjang? Panjang FG sama Okey. dengan panjang LM dan panjang EF sama dengan panjang KL. Yes, very good. Terbaik. Tepat bagus. sekali awak menjawab dengan tepat. Okey, so SSS. Okey, kita tanpa membuang masa, kita teruskan soalan C. Soalan C. Okey, siapa pula? Yang belum lagi ada tak? Siapa lagi nak cuba? Silakan Syakir. Okey, boleh Syakir terus? Soalan 3 ni saya rasa jawapan dia ialah Jawapan dia Dia belok terus kertas dia. Yes, SAS. Okey, kita tengok betul tak SAS? Okey, ini maklumat yang ada. Okey, sisi sudut sisi. Tepat sekali. Tahniah diucapkan kepada Syakir. Ya, Okey? mereka sekarang ni diorang pandang je, diorang dah tahu dah tahu macam dah. mana. nak kena Tengok pasti. sekali pandang dah nampak kan? Betul. Okey, baik. Sebab dia yang senang je kan? Okey, kita masuk yang seterusnya. Okey, kali ni dia minta tentukan sama ada pasangan segitiga ni sepadan ataupun tidak. Okey, kemudian kita nak nyatakan kekongruenan untuk menyokong jawapan kita. So, jadi kat sini beza dengan yang tadi. Tadi dia bagi tahu dua segitiga tu memang kongruen. Ya. Okey, jadi sekarang ni untuk soalan ni dua segitiga ni nampak macam sama. Ya, betul cikgu. Tapi dia nak semak adakah dia kongruen ataupun tidak. Jadi kita kena semaklah sudut ataupun sisi yang sepadan berdasarkan kita punya rumus tadilah yang 6 tadi ni. Ya. Sifat kekongruenan tu. So kita tengok kat sini dia menggunakan bahagian ini. So bahagian ni apa dia ambil? Sudut, sisi. Very good. Sudut, sisi. So kita tengok yang lagi satu. Okey? Kita tengok gambar rajah satu lagi. Sudut, sisi, sudut. Sama tak? Tak sama, cikgu. Tak sama. Jadi kita katakan kedua-dua segitiga ini bukan kongruen. Sebab apa? Sebab tidak mematuhi sifat AAS. Sepatutnya AAS mesti sudut, sisi. 6 ni sepatutnya duduk di atas. Ya. Macam tu. Okey? Okey. Okey, jadi soalan B. Seperti biasa, satu soalan saya tunjuk contoh. Soalan seterusnya murid-murid pula lah cuba jawab kan. Baru kita tahu dia tidur ke tidak kan. Siapa nak cuba jawab yang ini? Boleh angkat tangan. Siapa nak cuba? Kita panggil nama cikgu. Kita nak panggil nama boleh? Kita panggil nama lah. Kita cuba dengan Sabrina. Boleh Sabrina? Sabrina, nanti mikrofonnya dekat sikit dengan mulut tu. Kita nak dengar suara awak. Silakan. Boleh. Saya rasa dia tak mematuhi sifat kekongruenan. Okey, Sebab sebabnya? kalau tengok gambar first tu, dia sudut, sisi sudut. Lepas tu kalau yang gambar kedua tu, sisi sudut sisi. Okey, Jadi mari tak kita mematuhi tengok. Yang pertama adalah dia sudut. Kemudian kat sini ada sisi dengan sisi. So kita panggil sifat tersebut ialah sisi, sudut. Ingat balik, sisi, sudut ni maksudnya sisi dan sudut yang tidak duduk di tengah-tengah. Diapit antara dua sisi tersebut. Okey, manakala yang kedua tadi adalah sisi, sudut, sisi. Jadi bila dia tak sama, kita katakan kedua-dua segitiga ini bukan kongruen kerana tidak mematuhi sifat SSA. Okey, yang seterusnya. Okey, saya rasa yang ini kita boleh beri sedikit masa untuk kawan-kawan kita cuba menjawab. Saya pun nak kena baca soalan ni dan mengenal pasti adakah ia mematuhi sifat kongruen ataupun tidak yang di rumah. Boleh turut sama cuba. Kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Masih lagi menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Ju dan rakan-rakan saya dari SMKA Putrajaya. Tadi kita dah tinggalkan mereka dengan soalan ni Cikgu. Jadi jom Cikgu kita tunjukkan mereka jawapannya. Yes, jadi kita terus tunjukkan jawapannya. Untuk kedua-dua segitiga ini dia adalah sifat sisi sudut sisi. Okey, yang mana dia adalah kongruen lah. Sebab dia sebiji sama. Okey. Okey, jadi kita terus kepada penyelesaian masalah. Ni lain pula Cikgu. Yalah namanya penyelesaian masalah kan. Okey, ini bahagian yang terakhir lah untuk hari ni. Baik. Okey, saya ringkaskan maklumat. Okey, daripada segitiga ni dia satu segitiga besar. Dalam segitiga besar ni dia ada lagi segitiga lain. Baik. So diberitahu kat sini soalan dia, tunjukkan bahawa segitiga PBR dan juga QAR adalah kongruen ataupun tidak. Jadi kita nak tengok. Jadi nak senang tengok, kita keluarkan segitiga. Keluarkan dulu segitiga PBR, kemudian kita keluarkan segitiga QAR pula. So bila kita dah keluarkan dua segitiga ni, kita tengok maklumat atas sekali. Dia bagi tahu dia merupakan segitiga sama kaki dengan keadaan PR sama dengan QR. Jadi bila tengok PR sama dengan QR, so dua sisi ni adalah sama panjang. So bila sama panjang, kita terus take note itu sebagai salah satu benda yang kita nak semak dalam sifat kekongruenan. Sisi yang sama, sisi sepadan yang sama panjang. Seterusnya, disebabkan dibagi maklumat yang kedua, titik tengah bagi sisi PR dan QR itu adalah A dan juga B. Jadi kita katakan bila A dengan B ni adalah titik tengah, yang mana PR dengan QR ni adalah sama panjang, maka automatik BR dengan AR juga adalah sama panjang. Okey. Jadi kita tanda pula kat situ. Okey, dan satu lagi agak-agak apa maklumat yang mungkin sama juga. Okey. Tengok segitiga ni tadi duduk kat sini, segitiga ni pun duduk kat sini. Saya bantu untuk mudahkan. So kita nampak bahawa sudut dia sama. Actually dia duduk dekat sini dan sini, so dia bertindih pada tempat sudut yang sama. Jadi kita katakan sudut PRB adalah sama dengan sudut QRA. So bila kat sini kita nampak dia ambil sisi, dia ambil sudut, dia ambil sisi. Jadi yang mana satu? Yang mana satu kawan-kawan? Angkat jawapan punya kertas semua ramai-ramai. Sudut sisi, sudut sisi. Yes. SAS. Bagus. SAS. Okey, semua jawapannya betul. Semua tepat sama SAS. Jadi so, dia adalah kongruen. Okey, dengan keadaan PBR kongruen dengan QAR. Dari segi sifat SAS. Okey. Kita masuk contoh yang seterusnya. Okey, yang ini simple juga. Okay, dia bagi dua segitiga. Dia nak kita tentukan nilai X dan Y. Okey, kita tengok dulu bahagian X. So, bahagian X ini kita nak cari. Kita cari yang sepadan dengan sudut pada segitiga yang satu lagi. So, kat sini bila kita nak tentukan nilai X, kita terus kira. 180. Murid-murid boleh terus tekan kalkulator. Kita nak dengar jawapan. 180. Kita tolakkan dengan hasil tambah 20 tambah 85. Kita tengok segitiga dalam ni. Nak cari X, mesti 180 tolak hasil tambah 2 ni. Ya, betul. So, kita dapat nilai di sini. Betul. Okey. So, dapat berapa? Berapa kawan-kawan? Nilai X-nya. Boleh siap tunjuk kalkulator. Takut betul. Bukti dia jawab. 75. Terbaik. Bagus. 75. Jadi kita tengok kalau kat sini 75, so di sini juga 75. Maka dia adalah kongruen. Macam itulah cara nak tentukan. So dia dari segi sifat yang mana? ASA. Sebab apa? Dia ambil dua sudut dan satu sisi di tengah-tengah. Yes, sudut sisi sudut. Okey. Yang ni pula tadi kita dah tentukan nilai X. Jadi soalan yang sama kita nak tentukan nilai Y. Bila soalan sama, tadi kita dah buktikan dia kongruen. So dah sahih dah dia kongruen. Jadi Y kat sini. So bandingkan sahaja. Boleh dapat terus? Siapa nak jawab? Siapa tahu? Rasa nilai boleh Y tu berapa? Siapa? Boleh buka mikrofon. Syakir berapa Syakir nilai Y? Syakir. Saya rasa jawapan dia 9. Dia rasalah cikgu. Rasa dia tu memang betul sekali. Tepat sekali. Kat sini dah ada 10, kat sini 9. Jadi sini dah ada 10,
Automatik 9 lah jawapannya. Sebab kedua-duanya tadi kita dah buktikan adalah kongruent. Ya, betul. Okey. Dan kita akan teruskan kepada penyelesaian masalah yang terakhir. Yang ni memang lebih rumit sikit lah. Yang ini saya pun nampak angkat pun tangan dah minta tolong kawan-kawan. Okey, tapi kita tenang-tenang je. Dia saja nak bagi gambar raja dengan ada corak kan, supaya kita rasa seronok sikit nak jawab. Okey, dia nak soalan ni dia kata Siva ni nak cantumkan 2 kad ini untuk membentuk satu pentagon. Pentagon ni macam mana Berapa sisi pentagon? Berapa sisi pentagon kawan-kawan? Ya, dia tunjuk dengan jari dia. 5 jari. Okey, so kita letakkan gambar rajahnya seperti itu. Bila kita dah cantumkan, betul 1, 2, 3, 4, 5 sisi. Okey, so maklumat dah ada. Dia pindahkan sahaja. Kemudian kita terus kepada jawapan yang seterusnya untuk dapatkan soalannya ialah perimeter pentagon ialah 90 sentimeter. Itu maklumat diberi. So bila maklumat diberi, kita pun tengok. Perimeter tu maksudnya kita nak ukur lilit keseluruhan sisi. Okey. Jadi kalau kita dah ada maklumat kat sini, sini dah diberi 20 dengan 13. Yang ini yang samalah sepadan. So kita isi sahaja. Jadi kita nak tahu yang mana? Yang tahu C sampai S tak tahu. Jadi perimeter dah diberi 90, maka kita tolakkan sahaja. Berapa jawapannya? Berapa? Tunjuk kalkulator jugalah macam tadi. Tunjuk kalkulator. Tunjuk masing-masing. Berapa tu? 21? 20. Yang lain macam mana? Ke dapat 22? Ke dapat 23? Cuba tunjuk. Tak nampak. Aiman, Syakir. Boleh buka mikrofon juga ya? Ya, 24. Dia dapat 24. Maaf, 21 tu saya yang salah baca. Ya, silap tengok kot Okey, so jawapan yang tepatnya ialah 24. So bila panjang sisi dia 24, okey, kita nak tahu luas. Okey, luas ni kena ingat formula luas lah. So untuk kira luas pentagon, kita kena cari luas bagi 2 trapezium. So siapa ingat formula untuk luas trapezium? Siapa boleh kongsikan? Yang mana luas trapezium nanti kita kena darab dengan 2. Laju sikit. Ada tak? Okey, Nokman. Silakan Nokman. Nokman Haziq. 1/2 darab A tambah B darab tinggi. Okey, very good. 1/2 darab A tambah B darab tinggi dia. Okey, ataupun kat sini kita boleh terus tunjukkan supaya awak semua boleh nampak. Kat sini ialah A, di sini ialah B dan ini adalah H. Kita tambah A dan B itu sebab apa? Dia adalah 2 sisi yang selari. Okey, so kita nak keluarkan maklumat. Tetapi, okey, B ni kita tak tahu ni panjang dia. Berapa kan? Yang kita ada adalah A sahaja sampai sini 20. Jadi kita kena cari di situ. So bila kita keluarkan dalam bentuk ini, so kita cari menggunakan teorem Pythagoras. Tadi kita dah sebut dah teorem Pythagoras. So kita terus sahaja kira punca kuasakan 13 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2. Adakah anda semua sambil mengira? Dapat berapa jawapannya? Terus adakah? Tunjuk tu laju. Cikgu pun beri jawapan cikgu. Kita tengok sama tak sama. 5 Jadi kita dah jumpa. Okey, so bila dah dapat 5, kita tambahkan sahaja dengan 20, dapat 25. So bila kita dapat 25, masukkan nilai sahaja dan akhir sekali tekan-tekan kalkulator dapat 540. Selesai. Itulah jawapan yang kita cari dalam soalan ini. Saya pun dah undur diri dulu, kawan-kawan minta bantu ya. Saya harapkan apa yang kita belajar hari ini merupakan satu proses ataupun sesi ulang kaji untuk rakan-rakan kita di tingkatan 5. Cikgu kita sebenarnya dah tiba ke penghujung rancangan. Cepat betul masa berlalu. Betul cikgu. Jadi mungkin cikgu Ju boleh kongsikan rumusan tentang topik kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, so sebagai kata-kata akhir, okey, bab ini merupakan bab yang dah biasa sebenarnya kita pelajari. Cuma yang bahagian subtopik yang kita belajar pada hari ini merupakan permulaan bagi bab 5. Yang mana selepas ini, kalau anda betul-betul ambil maklumat betul-betul, fahamkan betul-betul apa yang telah kita ajarkan tadi, insya-Allah mudahlah untuk anda meneruskan kepada subtopik seterusnya, iaitu kita akan tengok pembesaran dan juga gabungan transformasi. Sangat penting ya sebenarnya Nisa, sebab daripada maklumat ini kita akan mudah belajar untuk gabungan transformasi nanti. Sebenarnya ini tidak susah. Kita dapat ikuti dengan baik setakat ini dan diharapkan sentiasalah buat ulang kaji supaya kita lebih memahirkan diri dan menguasai topik ini. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu. Terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih Cikgu Juliana dan juga rakan-rakan saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Putrajaya. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Lambai semua. Bye.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ibu kepada Aisyah Hanani dari Semaputra Putrajaya. Ingin mengucapkan selamat maju jaya dalam peperiksaan SPM 2021 buat anak anda yang tersayang, juga kepada calon-calon SPM 2021 dari Semaputra dan dari seluruh Malaysia. Semoga terus berada dalam redha dan perlindungan Allah, dimudahkan segala urusan, dikurniakan kejayaan cemerlang dalam SPM dan seterusnya menjadi insan yang bermanfaat kepada ummah, berjaya, bahagia di dunia wal akhirah. Good luck and all the best to all. Saya Dr. Haizal, ayah kepada Masyarah Hanis Bakir dari SMKA Putrajaya, ingin merakamkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Didoakan semua calon diberi kekuatan dan ketabahan di dalam persediaan peperiksaan SPM nanti. Akhir kata, Bintaufiq wan Najah. Didik TV